Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati lagi kasihi pensyarah bagi subjek Undang-Undang Komunikasi, iaitu Dr. Nik Azriman bin Abdul Rahman. Kumpulan kami hari ini akan mengupas isu berkaitan pelanggaran hak individu. Terlebih dahulu, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Nizam bin Yahya, nombor matrik 266074. Saudara Rahmat bin Sabaruddin Syarifuddin, nombor matrik 266678. Saudara Zunaidi bin Zulkifli 266818. Saudari Nur Haniza Zakaria 267288 dan saya sendiri iaitu Ali Udin Muhammad Saleh, nombor matrik 266517. Dengan itu saya akan mulakan pembentangan. Pertama iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pelanggaran hak individu. Untuk makluman, konteks dalam pelanggaran hak individu sebenarnya luas. Ia bukanlah hanya sekadar perkara peribadi yang tidak mahu dikongsi sebarkan oleh orang lain, tetapi ia juga melibatkan sesuatu gangguan, pencerobohan, penyebaran sehingga boleh membuatkan mangsa menjadi trauma, tekanan mental, hilang maruah diri dan memalukan dirinya. Seterusnya adalah berkaitan analisis pelanggaran hak individu. Pelanggaran hak individu wujud dalam 4 kategori. Yang pertama ialah gangguan secara salah. Gangguan secara salah yang dimaksudkan adalah suatu bentuk gangguan ke atas hak atau unsur peribadi individu tanpa pengetahuan dan keizinan, seperti penggunaan alat-alat pengintipan seperti mikrofon tersembunyi, kamera berkuasa tinggi, atau dengan mendapatkan maklumat peribadi seseorang individu lain secara haram. Antara contoh kes dalam bentuk gangguan secara salah ini ialah kes pelakon dan model terkenal di Malaysia, Nasha Aziz, yang mana beliau telah diceroboh oleh seorang lelaki dan memasang CCTV di dalam rumah yang beliau sewa. Pemasangan CCTV ini tanpa pengetahuan dan keizinan aktris tersebut. Kategori kedua adalah menerbitkan bahan peribadi. Cara ini adalah melibatkan sesuatu perkara yang benar-benar bersifat peribadi dan sekiranya didedahkan, ia boleh membuat mangsa berasa malu dan boleh mengalami tekanan perasaan. Sebagai contoh, rakaman video seks seorang bekas menteri dengan seorang wanita yang disebarkan kepada umum adalah merupakan salah satu contoh isu pelanggaran hak individu yang berlaku di dalam cara ini. Bagi kategori ketiga, ia adalah perkara meletakkan seseorang dalam gambaran palsu. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut bagi kategori ketiga dan seterusnya, saya serahkan sesi pembentangan ini kepada rakan saya Muhammad Rahmat. Dipersilakan. Terima kasih. Okey, terima kasih sahabat saya. Kategori ketiga adalah meletakkan seseorang dalam gambaran palsu. Biasanya dalam cara ini akan melibatkan 3 kategori. Pertama, mutabelikkan, distortion. Nombor 2, sebagai hiasan, embellishment. Nombor 3, perceraian, fictionalization. Okey, selalunya dalam cara ini adalah berkaitan dengan defamation case atau kes saman malu yang dibuat oleh individu maupun individu lain yang telah mengeluarkan artikel atau penggunaan gambar individu sehingga menyebabkan kekeliruan fitnah terhadap individu tersebut. Seterusnya ialah apropriasi ialah merujuk kepada seseorang individu yang mempunyai hak mutlak mengawal pemasaran ataupun eksploitasi ke atas dirinya, dan lagi haruslah melibatkan tujuan komersial seperti promosi atau perkhidmatan. Kebiasaannya ia digunakan melibatkan selebriti. Hak selebriti terbahagi kepada 3, iaitu hak personality, hak privacy dan hak publicity. Okey, seterusnya kita menuju kepada slide seterusnya, iaitu Akta Hasutan 1948. Peruntukan akta ini adalah bagi perbuatan mempunyai kecenderungan menghasut atau jika dilakukan akan mempunyai kecenderungan menghasut. Kes berkaitan Akta Hasutan 1948 ini ialah kes Lim Guan Eng yang telah disabitkan kesalahan kerana menyebarkan berita palsu dalam bentuk risalah sekitar dalam tahun 1994 mengenai seorang bekas ketua menteri
telah merogol seorang gadis di bawah umur 16 tahun. Untuk pengetahuan, kes ini Lim Guang Eng tidak sahaja didakwa di bawah Akta Hasutan 1948, tetapi juga disabitkan di bawah kesalahan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 yang juga merupakan salah satu akta yang berkaitan dengan pelanggaran hak individu. Saya serahkan kepada rakan saya untuk penerangan seterusnya. Terima kasih Cik Rahmat. Untuk slide seterusnya berkaitan dengan Akta Fitnah 1957, saya akan memberikan sedikit penerangan berkaitan fitnah dan jenis-jenis fitnah. Fitnah adalah membawa maksud tuduhan jahat yang sengaja dibuat untuk memburuk-burukkan seseorang dan terbahagi kepada dua jenis kesalahan fitnah, iaitu libel dan juga slander. Libel ni pula adalah satu bentuk fitnah yang tetap, seperti tulisan ataupun lukisan, dan boleh dikategorikan sebagai actionable per se, yang mana pihak yang mengumpulkan tuduhan fitnah itu tidak perlu membuktikan beliau telah mengalami kemudaratan ataupun keaiban disebabkan kenyataan fitnah terhadapnya. Manakala slander pula tidak berbentuk tetap dan tidak kekal. Dia seperti macam ungkapan dan pihak yang menuntut iaitu plaintiff perlu mengemukakan bukti kemudaratan yang dialami olehnya disebabkan fitnah tersebut. Kes samban fitnah contohnya daripada Umi Hafilda ke atas Ketua Setiausaha PAS dan 3 orang yang lain adalah merupakan salah satu contoh fitnah libel. Satu lagi kes Lok Kailam lawan Sim Ailing pula adalah berbentuk fitnah slander yang berkaitan bahagian tomahan dengan kesucian seseorang gadis. Kedua-kedua plaintiff dalam kes ni berjaya dalam tuntutan mereka, seperti Umi Hafizah yang telah mendapat pampasan ganti rugi yang berjumlah lebih kurang RM150,000 selepas 3 pihak yang lain iaitu defender diperintahkan oleh mahkamah membayar RM100,000 dan juga RM50,000 oleh syarikat cetak surat khabar itu. Slide seterusnya, kemajuan teknologi seperti internet telah membuatkan banyak isu berkaitan pelanggaran hak individu seperti penyebaran maklumat peribadi, foto-foto dan pelbagai lagi. Seorang lelaki yang telah didapati bersalah di mahkamah di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah memuat naikkan foto-foto lucah bekas teman wanitanya di blog. Data peribadi 2010 pula, isu berkaitan aplikasi Muslim Pro telah menjadi hangat apabila didakwa menjual data pengguna aplikasi tersebut kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga pula telah menyampaikan data pengguna kepada Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat. Isu ini telah menyebabkan ramai pengguna aplikasi Muslim Pro membuang aplikasi ini kerana risau sekiranya data mereka diberikan kepada pihak yang tidak ada kaitannya. Pelanggaran hak individu juga adalah meliputi kanak-kanak seperti perkembangan teknologi maklumat seperti media sosial yang telah mewujudkan satu fenomena iaitu sharenting, yang mana ibu bapa berkongsi segala maklumat dan juga foto-foto mengenai anak-anak mereka. Dalam perkara 16 Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu bagi hak kanak-kanak telah memperuntukkan bahawa undang-undang sepatutnya melindungi kehidupan peribadi kanak-kanak serta maruah dan reputasi mereka. Kerana tiada sebarang gangguan privasi boleh dilakukan sewenang-wenangnya terhadap kanak-kanak, termasuklah ibu bapa mereka. Dan untuk topik seterusnya iaitu analisis undang-undang berkaitan pelanggaran hak individu yang akan diterangkan oleh rakan saya iaitu Encik Zunaidi. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudara Nizam. Saya akan sambung pembincangan mengenai analisis undang-undang komunikasi berkaitan pelanggaran hak individu. Okay, salah satu cabang undang-undang sivil yang kerap digunakan dalam kehidupan seharian kita adalah undang-undang TOT, iaitu prinsip undang-undang TOT ni berdasarkan common law Inggeris dan keputusan-keputusan mahkamah atau judicial
Presiden. Di dalam undang-undang TOT ini juga terdapat larangan seseorang dari memfitnah, menceroboh harta benda dan sebagainya. Mereka yang membuat kesalahan di dalam undang-undang ini juga sebenarnya boleh dikenakan hukuman di bawah undang-undang jenayah. Remedi undang-undang TOT membenarkan mangsa mendapat pemulihan dan ganti rugi dari pihak yang telah melakukan kesalahan menyentuh diri atau pribadi seseorang. Kebiasaannya ganti rugi ini adalah dalam berbentuk wang, tunai atau injeksi bagi menghalang pelaku dari terus melakukan perbuatan salah tersebut. Selain undang-undang TOT ini, terdapat peruntukan statut dalam bentuk kesalahan jenayah bagi melindungi hak individu seperti Kanun Kesiasaan Akta 574. Seterusnya, Kanun Kesiasaan Akta 574, Penal Code. Terdapat 4 peruntukan seksyen dalam kanun jenayah yang menyentuh kesalahan fitnah, iaitu Seksyen 499, Seksyen 500, Seksyen 501 dan Seksyen 502. Sekiranya anda memuat naik bahan atau penyataan yang mempunyai unsur-unsur fitnah, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 499 ini. Dan sekiranya pelakuan fitnah yang dibuat itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka akan dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 500. Seterusnya Seksyen 501, peruntukan mengenai fitnah yang dilakukan melalui cara cetakan atau ukiran, dan Seksyen 502, sekiranya anda didapati menjual benda bercetak atau ukiran yang mengandungi perkara fitnah. Jika disabitkan kesalahan memfitnah orang lain, hukumannya tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Namun di bawah Seksyen 500 ada penetapan kadar atau nilai denda yang boleh dikenakan kepada tertuduh. Seterusnya saya serah kepada Puan Nurhaniza untuk pembentangan. Terima kasih kepada Encik Zunaidi. Assalamualaikum, saya Nurhaniza Zakaria, Meris number 267288. Berdasarkan dari apa yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan dalam kumpulan saya, terdapat beberapa cadangan yang mungkin boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan pelanggaran hak individu. Bagi membandung kesalahan di internet atau media sosial, kami mencadangkan agar SKKM membuat kerjasama bersama pengendali telekomunikasi, memberi peringatan secara blast SMS kepada pengguna mengenai kesalahan berkaitan pelanggaran hak individu. Dicadangkan juga SKMM dan Jabatan Komunikasi iaitu JECOM bersama-sama memberi maklumat kepada rakyat agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak peribadi sama ada di dalam media sosial maupun di luar. Laman web sebenarnya .my juga harus didedahkan kepada masyarakat sebab sekiranya berdasarkan kepada keadaan sekarang, kebanyakan masyarakat di Malaysia tidak mengetahui tentang kewujudan laman web ini. Berikutan berkaitan pelanggaran hak kanak-kanak, kami mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan KPM mengeluarkan garis panduan dan arahan lebih tegas terhadap guru-guru serta pihak sekolah dalam isu penyemaran gambar murid-murid bagi melindungi kanak-kanak ketika berada di sekolah. Selain daripada itu, kami juga berpendapat perlu diwujudkan satu undang-undang baru yang lebih spesifik berkenaan pelanggaran hak individu bagi kanak-kanak, terutamanya kepada ibu bapa atau orang dewasa, supaya tidak keterlaluan dalam berkongsi hal anak-anak. Dari apa yang kami dapat kesimpulkan, setiap individu harus tahu batas-batas dan menghormati antara satu sama lain. Kebebasan bersuara yang ada di dalam perlembagaan persekutuan bukanlah membenarkan kita mengatakan apa sahaja terhadap diri atau orang lain, tetapi ia perlu dipahami agar kita tidak terlibat dalam mengganggu kehidupan individu lain sehingga berlakunya pelanggaran hak peribadi. Individu juga seharusnya tidak keterlaluan berkongsi apa sahaja berkaitan perkara peribadi di media sosial dan tidak gairah berkongsi sesuatu yang belum dipastikan kepastian agar tidak menimbulkan fitnah.
Seperti di dalam surah ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 70, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Sekian, terima kasih.